Tuan-tuan yang saya hormati, itu dalam peringkat negara. Kalau orang Islam tidak ada yang mendamaikan mereka ini, negara akan hancur. Dan kita boleh tengok benda ini. Islam akan rosak. Fa inna fasada, akan berlaku kerosakan zatul bain al-haliqah, akan berlaku kerosakan yang dahsyat terhadap agama. Tuan-tuan yang saya hormati, kita lihat berapa banyak kes anak luar nikah dilahirkan, rosak agama kita. Berapa banyak orang yang tak semayang, berapa banyak kita hari ini diberi makan makanan yang tak halal, berpuluh tahun makan benda tak halal, dan kita pun duk tenanti-nanti pula apa tindakan pada orang yang membawa masuk makanan tak halal dan dikatakan halal ni, dicok halal padahal tak halal. Kenapa yang mereka berani buat macam itu? Sebab dia tahu akan ada orang Islam yang backup mereka. Tuan-tuan yang saya hormati, dah sampai masanya ada segolongan daripada kita yang mendamaikan puak-puak ni. Kepentingan politik letak tepi sekejap, kepentingan rakan politik letak tepi sekejap. Sekarang letakkan dulu kepentingan negara, kepentingan agama letak di atas, kepentingan bangsa letak di atas. Kita lihat juga, kalau pertelingkahan yang berlaku dalam keluarga, abang, adik, kakak bergaduh, akan berlaku kerosakan dalam keluarga tu. Maka adalah orang-orang yang mendamaikan ahli keluarga yang bergaduh, mungkin faktor pusaka, faktor wasiat, kecil hati. Maka kita dalam ahli keluarga kita kena menjadi orang yang mendamaikan saudara kita yang bertelagah. Tuan-tuan sidang penonton yang saya hormati, mak bapak bergaduh, mak bapak berpecah, bersengketa, yang akan jadi mangsanya ialah anak-anak. Sebab tu kita sebagai bapak mertua, mak kandung, bapak mertua, bila melihat anak-anak kita ada persengketaan, maka kita hendaklah cepat-cepat menyegerakan supaya perselingkahan itu tidak membawa kepada perkara yang lebih buruk seperti perceraian. Malah ada yang lebih teruk, pembunuhan. Dibunuhnya isteri dia. Lagi dahsyat ni tuan-tuan. Okey, jangan kita cakap itu urusan anak-anak saya tak nak campur lah ustaz, itu urusan dia orang, saya tak nak campur lah. Tak nak campur apa, itu anak kita, itu menantu kita, benda tak nak campurnya, benda tak nak campur. Bila kita tengok masing-masing buat haluan, masing-masing buat hal, masing-masing tak bertegur siapa dah, nanti kalau bercerai kau orang ni, anak kau orang nak jadi apa? Fikirkan anak dulu, yang fikir marah saya. Nasihat daripada seorang bapa. Tuan-tuan yang saya hormati, maka hendaklah ada di kalangan kita yang mendamaikan dalam keluarga kita, yang mendamaikan dalam office kita, pekerjaan kita, dalam kampung kita, dalam taman kita, dalam jemaah kita. Kadang jemaah surah ada 15 orang, takkan nak gaduh lagi. Gaduh tinggal 7, 8 lari. Jangan. Cepat-cepat kita selesaikan apa pertelingkahan di antara keluarga,
di antara masyarakat. Dan mungkin tuan-tuan dah sampai dah, orang-orang besar ni dipanggil menghadap, panggil, suruh bersatu, jaga agama. Ni rakyat tengah susah ni. Ni rakyat tengah susah ni. Kita duk cakap duduk di rumah macam nak cari duit? Dia nak makan. Seminggu duduk di rumah tak apa, tapi kalau dah lama duit pun habis. Orang makan gaji tak apa. Ni hak kerja sendiri yang susah, yang kena buang kerja. Nak makan apa ni? Hampa suruh duduk di rumah, kena makan apa? Dan orang yang makan gaji pun jangan duduk seronok sangat. Buatnya duit tak ada, nak bayar gaji je lah. Perolehan tak ada, cukai tak dapat, hasil negara tak ada, duk keluar ya pasal tak kerja. Satu hari kita keputusan duit nak bayar gaji, dengan kita pun tak ada gaji. Jadi kena buat satu keputusan yang tepat. Kepentingan besar letak di hadapan. Negara kita negara yang berdaulat. Kenapa nak ikut orang lain? Kita ada undang-undang kita, rakyat kita, dan kita lebih mengenali situasi kehidupan masyarakat dalam negara kita. Dan saya takut hari ini tuan-tuan berlakunya persengketaan yang makin susah akibat bergaduh, akibat berjauhan. Hari ni orang mula syak mengesyaki. Aku ni sakit punca dia lah. Dia yang main rumah itu, habis kami semua sakit. Putus silaturahim terus lepas tu. Dituduh yang Allah tu punca. Hari ni kita dah buat dah benda tu. Saya tak ada apa, isteri saya pun kami tak keluar mana pun. Minggu lepas lah, dah lah anak saudara tu main, dia peluk saya, cium tangan tu. Balik-balik saya kena, dia bawa penyakit. Habis, kawan sana pun terasa, habis bergaduh. Nak minta maaf tak boleh, dia blok. Nak pergi jumpa tak boleh, banyak kawat. Lalah mati dalam keadaan tak sambung silaturahim. Ini nama dia fasad. Ini namanya kerosakan. Sebab itu Islam menggalakkan kita berkasih sayang. Islam menyuruh kita supaya menghubungkan rahim. Maka dengan sebab kita berkasih sayang, dengan sebab kita menghubungkan rahim, rahmat Allah turun, keberkatan Allah akan datang, pertolongan Allah akan sampai, dan doa-doa kita dimakbulkan. Tapi kalau kita tak bersatu hati, kita bergaduh, pintu rezeki ditutup, pintu rahmat dia tarik balik, keberkatan hilang, dan doa-doa tak dimakbulkan. Cuba tengok hari ni, adakah doa kita dimakbulkan? Mungkin salah satu jawapannya ialah, walaupun kita dilanda dengan COVID, tapi kita masih belum bersatu. Walaupun kita dilanda dengan wabak, tapi masih lagi nak bergaduh. Maka tak nak insaf, tak nak sedar. Maka dengan sebab itu berlakulah benda-benda yang kita sebutkan tadi. Jadi daripada peringkat bawahan sampailah peringkat atasan, marilah kita berpegang kepada ajaran agama. InsyaAllah Allah akan memberikan kebaikan pada kita. Kita ni tak mampu. Yang maha mampu hanyalah Allah. Kita tak boleh pun. Yang boleh tolong hanyalah Allah. Kalau itu kita ikut jalan Allah. Segala-galanya jalan Allah. InsyaAllah Allah akan berkat. Baik, jadi kita buka soalan untuk petang ini. Soalan yang pertama, kepada semua, Siti Arija ke, Maria ke, Anita Wang ke, Aisyah ke, Roziah Z ke, kita stop sekejap komen, dengar dulu soalan ini. Kita nak tengok siapakah
pemenang yang pertama. Terima kasih kepada Kembara Korban 1001 Asnaf, Yayasan Budi Ihsan. Anda, saya doakan yang mana dah korban bersama dengan yayasan, mudah-mudahan korban nanti diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana belum terlambat lagi untuk tuan-tuan berdaftar. Baik, soalan yang pertama, siapakah sahabat Nabi yang membicarakan hadis ini? Siapakah sahabat Nabi yang membicarakan hadis yang sedang kita bacakan ini? Jawapan dibuka sekarang. Okey, belum masuk lagi. Erin Haji Bujang Sandon, Saripah Syidah, Siti Fatimah Ismail. Okey, kita tunggu lagi jawapannya. Siapakah sahabat Nabi itu? Khadijah Elias, sedihnya Ustaz tengok keadaan sekarang. Umija Milki K, Abu Dardar salah. Milki Abu Dardar salah. Soalan yang kedua, jawapan yang kedua, Mirais Ili Abu Darda. Yang tu boleh diterima, iaitu daripada Mirais Ili. Jawapannya Abu Darda. Terima kasih. Baik, soalan yang kedua untuk tuan-tuan jawab pada kuis pada kali ini. Siapakah yang meriwayatkan hadis ini? Siapakah pengumpul hadis yang meriwayatkan hadis ini? Selalu kita dengar riwayat Bukhari dan Muslim dan sebagainya. Sekarang hadis yang kita baca tadi ada 2 orang. Tuan-tuan sebut salah satu pun saya terima dah. Nyatakan nama perawi hadis itu. Macam mana? Jawapan Abu Darda dah dapat dah jawapan. Ya, siapa dia? Robiah Bibi Ilyas. Robiah Bibi Ilyas menjawab dengan betul riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Robiah Bibi Biah telah menjawab dengan betul. Robiah Bibi Biah. Terima kasih kepada Robiah Bibi Biah. Dan soalan yang ketiga, untuk tuan-tuan jawab bersama dengan kami. Nyatakan nama ustazah, satu-satunya ustazah yang menjadi duta kepada Kembara 1001 Asnaf Korban 2021 Yayasan Budi Ihsan. Kita semua ada 6 orang, seorang saja ustazah. Siapakah ustazah itu? Nyatakan namanya. Kita tengok siapa yang kena. Jangan buat nama Hajah Rosnah Cik Din. Bukan. Siapa? Siapa? Datuk Ustazah Hafizah. Ya, siapa dia orang tu? Anita Saleh. Anita Saleh telah menjawab dengan betul. Datuk Dr. Nur Hafizah Musa. Anita Saleh. Jadi kepada pemenang-pemenang tadi ucap tahniah, syukur, alhamdulillah anda telah memenangi susu Situ Joy yang tertera gambar kami. Bukan senang ni tuan-tuan, dekat kotak ada gambar Ustaz Kazim ni, hadiah sebagai kenang-kenangan. Baik, kita jumpa lagi malam nanti insya-Allah jam 9 malam. Jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.